Kita tahu bahawa 3 tambah 2 adalah sama dengan 5. Kalau kita paparkan dalam jadual, sebelah kiri adalah negatif, sebelah kanan adalah positif. Kamu ada 3 di positif, tambah 2, maka dia adalah 5. Positif 5. 3 tolak 2 adalah 1. Kita ada 3 di positif, tolak dengan 2, 1, 2. Tinggal dengan 1 di positif. Positif 1. Bagaimana dengan 3 tolak 5? Kita ada 3 di positif, tolak 5, 1, 2, 3. Tidak cukup masuk negatif, 4, 5. Maksudnya kita ada 2 di sebelah kiri iaitu negatif. Negatif 4 tambah 5. 4 ini di mana? Di bahagian negatif iaitu kiri. 1, 2, 3, 4. Kemudian saya tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka saya ada 1 di bahagian positif. Negatif 2 tolak 3. 2 di mana? Di negatif. 1, 2. Kemudian 3 lagi di mana? Bahagian negatif. Tambah lagi 1, 2, 3. Maka jawapan saya adalah berapa? Negatif 5. Negatif 1 tolak 4. 1 di negatif, 4 lagi di negatif. So, kamu tahu bahawa jawapan dia adalah negatif 5. Kalau kita guna analogi, kalau kamu ada RM3, kamu nak beli sesuatu barang yang RM5, buku RM5. Tolak 5. Maksudnya kamu masih tak cukup RM2. Tak cukup itu diwakili dengan negatif 2. Yang ini pula negatif 4 tambah 5. Contohnya kamu hutang RM4. Kemudian kamu telah untung RM5 minggu ini. Maksudnya kamu sudah bayar hutang RM4 ini, kamu masih tinggal berapa ringgit? RM1. Untuk soalan ini, untuk memudahkannya, kita pun boleh terbalikkan dia kepada positif 5 tolak 4. Ini dengan senang, 5 tolak 4 adalah 1. Positif 1. Ini adalah mengikut hukum kalis tukar tertib, di mana dia kata 3 darab 2 adalah sama dengan 2 darab 3. Ataupun 2 tambah 3 juga sama dengan 3 tambah 2. Maka secara benda yang sama, negatif 4 tambah 5 sama juga dengan 5 tolak 4. Negatif 2 tolak 3 sama dengan negatif 5. Kalau kamu hutang orang minggu lepas RM2, hutang lagi RM3 minggu ini, semua saya adalah hutang RM5. Hutang ini kita diwakilikan dengan negatif. So, ini maksud dia. Sekarang kita boleh buat beberapa latihan. 2 tolak 5. Kamu ada RM2, nak beli barang yang RM5, kamu cukup duit tak? Tak cukup duit. Tak cukup berapa? Tak cukup RM3. Ataupun kamu boleh guna jadual negatif, positif. RM2 di positif, tolak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 3. Bagaimana dengan negatif 5 tambah 6? Kita boleh terbalikkan dia gunakan apa? Hukum kalis tukar tertib, iaitu 6 tolak 5. Okey, 6 tolak 5 tahu saya. 1. Negatif 5 tambah 3. Saya pun boleh terbalikkan senang sikit. Saya ada RM3. Nak guna RM5. Kurang berapa? Kurang RM2. Ataupun guna jadual. Ada RM3. Tolak 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, negatif 2. Negatif 1 tambah 4. Saya boleh terbalikkan 4 tolak 1 sama dengan 3. Negatif 2 tolak 1. Hutang RM2, hutang lagi RM2. Maksudnya hutang kamu jadi lagi banyak iaitu 3. So, kamu masih hutang negatif 3. 2 di negatif, tambah lagi 1 di negatif. Semuanya negatif 3. 4 tolak 6. Kamu ada RM4, tolak dengan 6. Ataupun kamu ada RM4, hutang RM6. Maksudnya kamu masih hutang RM2.
Negatif 2 tambah 2 ataupun 2 tolak 2. Jadi sifar. Negatif 3 tolak 4. 3 di kiri, 4 lagi di kiri. Semua dia 7. Positif atau negatif? Negatif. Sebab hutang RM3, hutang lagi RM3, dia masih hutang. So, negatif 7. Perhatikan tanda ini, jawapan akhir dia selalu ikut nombor yang lebih besar. Contohnya 5 dan 2, 5 lebih besar, jawapan akhir ikut tanda 5, iaitu negatif. Contoh yang ini, 5 dengan 6, mana satu yang lebih besar sikit? 6 kan? So, dia akan ikut tanda 6 iaitu positif. Ini juga sama, 5 dengan 3, mana satu lebih besar? 5. Maka akhirnya jawapan dia ada tanda negatif. Dia ikut tanda untuk nombor 5. 1 dengan 4, 4 lebih besar, dia ikut tanda dia iaitu positif. Untuk yang ini, negatif 2 tolak 1. Dua-dua adalah negatif. Akhirnya pun mesti negatif sebab hutang RM2, hutang RM1 memang hutang juga. So, saya harap video ini boleh membantu anda. Itu sahaja untuk hari ini.